Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah, bila kita bercakap tentang negara yang ingin kita lawati, ia berkait rapat dengan apakah tarikan-tarikan yang terdapat pada sesebuah negara dan juga faktor kos untuk menghadirkan kepada destinasi yang ditujui. Apabila soalan itu diaju kepada saya, maka saya telah memilih satu negara yang tidak begitu jauh daripada negara kita, yang hanya bersempadan sahaja, iaitu Thailand. Thailand hanyalah satu negara yang bersempadan di sebelah utara semenanjung Malaysia, di mana negeri-negeri di utaranya terdiri daripada Kelantan, Perlis dan Kedah. Di mana salah satu negeri itu, negeri Kelantan, adalah tempat asal saya. Saya selalu berkunjung kepada negara Thailand ini, dan memang ciri-ciri yang menjadi tarikan kepada kita dari segi kebudayaan, landscape ataupun pemandangan sebuah negara, dan juga faktor sosio-budaya dari segi pemakanan, dari segi tempat tinggal, dan ramah mesra rakyat tempatan dengan menerima pengunjung adalah menjadi 3 faktor kepada tarikan. Negara Thailand dari segi panoramanya memang cantik sekali dan tidak terlawan mana-mana negara. Kalau nak bandingkan negara-negara di sebelah barat, memang jauh sekali untuk dengan Thailand. Thailand mempunyai lengkap dengan segala gunungnya, bukitnya, dan kehijauan pemandangan. Dan kedua, dari segi ramah mesra, rakyat Thailand memanglah ramah. Kalau siapa saja yang pernah ke Thailand tidak pasti akan ingin mengulangi pada kunjungan yang pertama. Dan dari segi makanan tidak jauh bezanya daripada selera Melayu. Kesimpulannya, negara Thailand adalah melengkapi segala 3 faktor utama yang menjadi tarikan kepada seseorang untuk memilih itu sebagai destinasi pengunjung. Maka oleh itu, saya dengan sesungguhnya menyarankan, tidak hanya pada diri saya, dan menyarankan kepada tuan-tuan juga, mengajak untuk kita semua memilih Thailand adalah sebagai destinasi pelancong yang paling utama. Sekian. Okey, saya bacakan soalannya. Yang kedua, isu semasa kenaikan harga barangan masih menjadi-jadi. Adakah anda bersetuju? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, dalam kehidupan kita adalah sama ada menjadi sebagai pengeluar atau sebagai pengguna. Pengeluar dalam sebuah negara tidak ramai. Ia boleh diklasifikasi kepada satu syarikat korporat atau syarikat pengeluar barangan, di mana bagi pihak pengeluar ini senantiasa mengintai dan mencari peluang untuk mencari keuntungan dan dengan cara menaikkan barang. Tetapi kebanyakan tak kira daripada segala lapisan adalah sebagai pengguna. Bila kita bercakap pengguna memang bertentangan arus dengan pihak pengeluar di mana mengintai untuk memaksimalkan harga keuntungan atau harga jualan
dengan memaksimalkan keuntungan, tetapi bagi pihak pengguna, terutamanya macam saya, kita selalu mencari helah ataupun mencari sebab supaya barangan ini tidak dinaikkan. Kerana kenaikan barang, dengan kenaikan barang, ia bukan hanyalah melibatkan satu barangan tersebut, tetapi dia berkait rapat dalam ekonomi makro, di mana bila satu barangan naik, dia akan melibatkan semua barang yang menjadi input kepada pengeluaran satu barang, dan dia akan menyebabkan kepada rantaian pengguna-pengguna yang menggunakan satu barang tersebut. Maka oleh itu, saya dengan sesungguhnya dan sekerasnya membangkang setiap kenaikan barang, dan kenaikan barang ini hendaklah menjadikan satu polisi yang diterajui oleh kerajaan dengan sekerasnya, supaya pihak yang dikatakan suka mengambil untung tadi, pihak pengeluar, tidak dengan sesuka hatinya untuk mencari keuntungan yang besar. Saya menyaran kepada tuan-tuan semua, sokonglah saya dan kita sebolak suara menentang sebarang saja carangan ataupun saranan yang diambil kesempatan oleh pengeluar untuk menaikkan barang. Sekian, terima kasih. Tuan Haji Mufti, soalan yang ketiga berkenaan dengan peribahasa. Peribahasa yang diberikan kepada anda malam ini adalah bagai menatang minyak yang penuh. Saya ulangi, bagai menatang minyak yang penuh. Terima kasih. Kehidupan masyarakat Melayu penuh dengan peribahasa. Peribahasa adalah suatu ungkapan ataupun satu gaya bahasa untuk menyatakan makna kepada sesuatu dengan cara tidak langsung. Dan prinsip orang Melayu, setiap satu fakta yang hendak diutarakan ataupun diterjemahkan memang berselindung di sebalik satu gaya bahasa yang lebih elok, supaya ianya lebih lembut dan tidak begitu ketara. Saya teringat di kampung saya ada sebuah keluarga yang mempunyai anaknya hanya anak tunggal saja, dan untuk mendapat anak tunggal ini pun bukan dengan secara mudah, sehingga mereka terpaksa menunggu sehingga puluhan tahun dengan berkat kesabaran. Maka setelah 10 tahun lebih barulah dapat anugerah hanya seorang sahaja anak pula anak lelaki. Maka saya dapat melihat secara langsung di mana anak tunggal yang lelaki ini dibelah oleh keluarga ini dengan cara yang begitu menyanjungi, dengan kehendaknya apa sahaja dituruti, dan tidak pernah rasa muka tu nak marah kepada anaknya kerana terlampau sayang dan kerana mengenangkan susahnya untuk mendapat anak. Maka daripada kedudukan dan cara yang dijaga oleh keluarga ini, orang mengatakan keluarga ini membelah anaknya sebagai menatang minyak yang penuh. Maka menatang minyak penuh itu adalah satu cara gaya bahasa untuk menyatakan makna yang sebenarnya apabila seseorang itu menjaga atau menyayangi sesuatu dengan begitu kasih dan takut sangat begitu terancam, kerana minyak ini dalam satu bekas yang penuh, minyak yang cair ini memang mudah tumpah. Jadi orang yang membawa minyak ini, menatang minyak ini,
begitu berhati-hati sehingga langkahnya dan matanya dengan sepenuh tumpuan supaya minyak ini tidak tumpah. Maka kesimpulannya, sesiapa saja atau apa saja yang disayangi, maka orang itu akan menjaganya seperti menatang minyak yang penuh supaya sedikit pun tidak rasa tertumpah. Jadi saya menyarankan apa-apa saja apa yang menjadi milik kita, terutama keluarga ataupun anak, adalah tidak ada tolak bandingnya untuk kita berkompromi. Maka jagalah anak ini seperti menatang minyak yang penuh. Sekian.